Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anak-anak tahun 4. Hai, bersama lagi dengan Cikgu Hasniza Daud SKKJ. Cikgu harap pada hari ini kita dapat teruskan lagi kelas sains tahun 4 secara online dengan unit 5 sifat cahaya yang ketiga dengan tajuk cahaya dibiaskan. Okey, standard kandungan yang akan dibincangkan pada hari ini iaitu 5.3 pembiasan cahaya. Standard pembelajaran 5.3.1 menyatakan cahaya boleh dibiaskan. 5.3.2 menjelaskan melalui contoh cahaya boleh dibiaskan dan 5.3.3 memerihalkan pembentukan pelangi. Objektif pembelajaran, cikgu harap di akhir pengajaran murid akan dapat menyatakan cahaya boleh dibiaskan, menjelaskan melalui contoh cahaya boleh dibiaskan dan memerihalkan pembentukan pelangi. Okey, rujuk buku teks muka surat 100 hingga 107 supaya kamu lebih memahami tajuk yang akan dibincangkan. Jom kita bincangkan sifat cahaya yang ketiga iaitu cahaya dapat dibiaskan. Bagaimanakah cahaya dibiaskan? Cahaya dibiaskan apabila cahaya bergerak melalui dua medium yang berbeza, maka pergerakan cahaya akan berubah kerana ketumpatannya. Okey, bagi menyiasat fenomena pembiasan cahaya, kamu rujuk buku teks muka surat 100. Okey, fenomena yang pertama, batang sudu kelihatan bengkok. Kenapa batang sudu kelihatan bengkok? Okey, ni gambarnya. Okey, cahaya dari sudu di dalam air dibiaskan apabila cahaya bergerak dari air ke udara. Keadaan ini menyebabkan imej sudu berubah ke atas dan kelihatan bengkok kerana ketumpatan air dan udara berbeza. Okey, fenomena pembiasan cahaya yang kedua iaitu kolam kelihatan lebih cetek dari sebenar. Kita tengok dari atas, kita nampak kolam tu cetek. Bila kita masuk, tak sampai kaki kita kat dasar. Okey, seterusnya ikan kelihatan dekat dengan permukaan air. Contoh, bila kita lihat, macam boleh capai tangan. Bila kita masukkan tangan, tak dapat. Okey, itu kerana medium air telah membiaskan imej ikan. Fenomena pembiasan cahaya yang keempat, pensel kelihatan bengkok. Okey, kita tengok bila kita masukkan pensel dalam air, tengok dia bengkok. Seterusnya, duit shilling kelihatan dekat di permukaan air. Okey, bila kita masukkan duit shilling dulu, lepas tu kita masuk air, kita akan nampak duit shilling tu akan nampak menimbul naik ke atas permukaan air. Okey, fenomena pembiasan cahaya yang ke-6 ialah kelopak bunga kelihatan besar menggunakan kanta pembesar. Apabila kita letakkan kanta dekat kelopak ataupun apa-apa objek, kita akan nampak objek tu akan jadi lebih besar. Ni ialah magicnya pembiasan cahaya. Fenomena pembiasan cahaya seterusnya ialah bintang kelihatan berkelip. Adakah bintang berkelip? Bintang sebenarnya tidak berkelip. Dia seperti berkelip. Ini berlaku kerana cahaya bintang terbias apabila memasuki atmosfera bumi. Walaupun dekat udara, tapi ketumpatannya berbeza kerana haba yang berbeza. Fenomena pembiasan cahaya yang terakhir iaitu
pembentukan pelangi. Bagaimanakah pelangi terbentuk? Okey, pelangi terbentuk biasanya apabila matahari memancarkan cahaya semasa atau selepas hujan. Pelangi akan kelihatan. Contohnya, bila berlaku hujan renyai-renyai di waktu tengah hari. Ada hujan dan ada panas. Hujan panas kita panggil. Okey, akan berlaku pelangi. Okey, ni ialah simulasi berlakunya pembentukan pelangi. Apabila cahaya matahari terkena pada titisan air hujan yang berada di atmosfera, di atas udara pada waktu tengah hari, cahaya tu dari matahari akan dibiaskan dan membentuk pelangi. Okey, yang tu ialah pembentukan pelangi secara semula jadi. Bolehkah kita buat pelangi? Okey, nak tahu boleh ke tak boleh? Ataupun nak masukkan pelangi dalam besin. Boleh ke? Okey, jom kita siasat. Kamu tengok buku teks muka surat 103. Soalan mari uji pembentukan pelangi. Kamu buat ikut step-step yang diberi. Dan tengok jadi ke tak pelangi. Okey, berdasarkan buku teks muka surat 100 hingga 103 dan nota yang telah cikgu sediakan, cikgu harap kamu dapat fahami semua fakta dan nota penting mengenai tajuk ni, iaitu mengapa, bagaimana cahaya dibiaskan dan fenomena-fenomena yang terhasil daripada pembiasan cahaya. Okey, untuk menguji kefahaman kamu, okey, jawab soalan latihan yang cikgu sediakan selepas ni. Kamu boleh salin cetak ataupun salin semula. Senang, tak payah cetak, salin je. Okey, dan soalan yang ketiga yang cikgu nyatakan tadi. Mari uji muka surat 103 untuk mengetahui pembentukan pelangi. Guna apa-apa yang ada di rumah bersama keluarga. Okey, selamat menyiasat. Okey, soalan yang pertama, nyatakan prinsip cahaya yang menghasilkan fenomena di atas. Cahaya dapat apa? Okey, tajuk kita. Soalan yang kedua, huraikan bagaimana fenomena semula jadi seperti di atas boleh berlaku. Apabila cahaya matahari terkena pada titisan air hujan, cahaya akan cahaya akan apa? Dibiaskan dan membentuk pelangi. Berikan fenomena pembiasan cahaya yang lain. Okey, cikgu bagi 8. Kamu tulis 3 sini. Sebenarnya cikgu rasa nak 4 je. Okey. Boleh? Okey, itu saja. Sampai jumpa lagi. Sekian. Terima kasih.